Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas anugerah Allah kepada kita dengan nikmat yang tidak putus-putus. Dan kita berdoa semoga hujan yang Allah taala turunkan kepada kita dalam tempoh beberapa hari ini merupakan nikmat yang memberi manfaat, tidak sebaliknya menjadi musibah kepada kita. Maka seringkalilah kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a. Itu di antara doa yang elok sangat kita amalkan bila mana kita berhadapan dengan cuaca hujan. Kita minta supaya hujan tu dia jadi manfaat, dia jadi benda yang berguna kepada kita, tidak sebaliknya menjadi musibah malapetaka yang sikit sebanyak menyusah dan menyulitkan kehidupan kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga bersyukur kita masih lagi diberikan umur, diberikan kepada kita peluang dan diberikan kepada kita hidayah untuk sama-sama kita berada di dalam rumah-rumah Allah, untuk sama-sama kita menghayati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi mukmin yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada malam ini sama-sama sekali lagi kita melanjutkan lagi pembacaan dan renungan kita kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak salah saya malam ni kita sambung ayat daripada yang berbunyi innallaha la yastahyi. Itu kalau tak salah tanda saya lah. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Ayat 26. Betul tak? Betul. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allahu bihadza mathala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin alladhina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Shadaqallahul azim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampai di ayat yang ke-26. 26. Baik, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahawa sesungguhnya
Allah Subhanahu wa ta'ala itu tiada malu ia bahawa perbuat tamthil, yakni perbandingan. Apa tamthil ada ia? Ba'udatan fama fawqaha, agas. Agas ni bahasa kitab lama, bahasa kita sebut nyamuk. Ba'udah tu makna nyamuk. Dan barang atas kecil daripadanya. Fa ammal ladzina amanu, maka adapun segala orang yang beriman dengan Allah, faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim, maka ketahui mereka itu bahawasanya tamthil itu, perbandingan itu sebenar daripada Tuhan mereka itu, kena pada tempatnya. Wa ammal ladzina kafaru, dan adapun segala orang yang kafir, fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala, maka kata mereka itu, apa satu faedah yang dikehendaki dengan ini bandingan? Firman Allah, yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira, menyesat ia dengan ini tamthil itu akan kebanyakan orang kafir sebab kufur dengannya, dan menghidayah ia dengannya akan kebanyakan orang mukminin sebab beriman dengan qudrat dan iradat pada tamthil itu bagi Allah semata-mata. Wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin, dan tiada menyesat ia dengan melainkan akan segala orang yang fasik, yang keluar daripada taatnya. Alladzina yanquduna ahdallah, segala mereka yang merungkai mereka itu akan janji Allah daripada iman dengan Nabi Muhammad, min ba'di mitsaqihi, daripada kemudian kokohnya janji. Wa yaqta'una ma amara Allah bihi ay yusal, dan memutus mereka itu akan barang yang disuruh Allah bahawa menghubungkan dia dengannya, daripada beriman dengan Nabi Muhammad dan hubung silaturrahim. Wa yufsiduna fil ard, dan berbuat fasid mereka itu pada dalam bumi dengan mengerja maksiat dan menegah daripada beriman dan membinasa harta-harta orang. Ulaika humul khasirun, bermula sekalian mereka itu yang dapat kerugian, sekalian kerana kembali mereka itu kepada neraka yang muabbad selama-lama. Takjub daripada kufur mereka itu serta berdiri burhan dan dalil atas bangkit kubur. Kaifa takfuruna billah, betapa kufur kamu dengan Allah ya ahlu Makkah. Wa kuntum amwatan fa ahyakum, dan adalah kamu itu mati nutfah pada sulbi bapa kamu, maka menghidup ia akan kamu dalam rahim ibu kamu dan dalam dunia. Thumma yumitukum, kemudian memati ia akan kamu dalam dunia. Thumma yuhyikum, kemudian menghidup ia akan kamu dengan bangkit kubur. Thumma ilaihi turja'un, kemudian kepadanya dikembali sekalian kamu pada akhirat, maka membalas ia akan amalan kamu baik dan jahat. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an, ialah Allah Ta'ala itu Tuhan yang menjadi bagi kamu barang yang dalam bumi, dengan bumi sekalian guna dan faedah supaya kamu ambil manfaat dengannya. Thumma stawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat, kemudian qasad ia kepada langit, maka menjadi ia akan mereka itu langit 7 lapis langit. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan ialah dengan tiap-tiap satu amat ketahui tafsil dan ijmal. Maka fikir oleh kamu bahawa Tuhan yang kuasa menjadikan bumi dan langit yang terlebih besar daripada kamu itu, kuasa atas menghidup kamu kemudian daripada mati. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada ayat-ayat yang lalu kita ingat balik bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala label. Allah Ta'ala buat satu tagline, siapakah di kalangan umat manusia yang mukmin. Allah letak label, ini orang mukmin. Kemudian Allah bagi pula label, bagi brand, siapakah orang kafir. Buat main 2 ayat. Kemudian yang ketiga, Allah buat main pula tajuk
kepada kita untuk kita faham siapa di kalangan umat manusia tergolong di kalangan orang munafik. Allah Ta'ala pecahkan, ini manusia. Inilah dia manusia mengikut peraturan Allah, mengikut pembahagian yang Allah Ta'ala letak, berdasarkan kepada apa? Berdasarkan kepada mereka terima atau tidak perintah Allah, dan sekadar mana mereka ambil perintah Allah. Maka orang yang tolak seluruh perintah Allah, maka tergolong di kalangan orang kafir. Orang yang benar-benar betul-betul ambil perintah Allah, laksana sungguh, maka dia tergolong di kalangan orang mukmin. Hak yang setengah-setengah, dia bermuka-muka, nampak macam mukmin, nampak macam muslim, tetapi sebenarnya bersandiwara, maka ini golongan munafikin. Ini 3 golongan yang Allah Ta'ala cerita di awal-awal Al-Quran, di awal-awal surah Al-Baqarah, awal-awal surah Al-Baqarah. Maka dijanjikan kepada orang mukmin dengan balasan-balasan yang istimewa, diberikan syurga yang penuh nikmat di dalamnya, dan diberikan balasan kepada orang kafir dengan balasan yang menakutkan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dengan panjang lebar kepada kita tentang munafikin. Orang munafik, Allah Ta'ala buat main ayat yang banyak tentang munafik. Tujuannya apa? Supaya orang Islam ambil peringatan, tengok betul-betul golongan munafik ini adalah golongan yang licik, golongan yang berbahaya di dalam kalangan umat Islam. Hati-hati, ambil perhatian elok-elok, awas jangan tertipu dengan golongan munafikin. Kemudian dalam ayat-ayat ini pula, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menjelaskan pula kepada kita bila mana ada golongan yang mempertikaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini daripada dulu lagi, daripada zaman Rasulullah buat main ayat kepada manusia, Rasulullah baca kepada orang ayat-ayat Quran. Dah ada golongan yang dia argue dan petikai. Ni apa ni? Ayat cerita apa ni? Cerita pasal lalat. Ada tuan-tuan ayat cerita pasal lalat dalam surah Al-Hajj. Ujung-ujung surah Haji ada cerita pasal lalat. Allah buat main cerita pasal lalat. Bila buat main cerita lalat ni, dia petikai. Ni apa ni? Quran, takkan Quran kot buat main cerita pasal lalat. Ini orang. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala buat main ayat ni. Ayat kita baca saat ni. Apa dia? Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan berasa payah pun. Dalam ayat ni bahasa yang digunakan, innallaha la yastahi, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak malu. Yastahi makna malu. Tapi kita tak bolehlah nak isbatkan Allah Ta'ala tu ada perasaan malu macam kita. Tak boleh nak samakan Allah ni dia ada perasaan macam kita ada perasaan, tak boleh. Ayat ini maksud dia apa? Maksud dia ialah bila mana manusia memperlekehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seolah-olah nak tunjukkan kepada Allah Ta'ala ni, Allah ni apa punya koman buat main contoh-contoh macam ni, seolah-olah Allah Ta'ala ni tak ada nilai, seolah Allah Ta'ala ni tak ada maruah, macam itulah nak digambarkan kepada Nabi kita dan juga para sahabat. Maka turun ayat, Allah Ta'ala bukan ada masalah pun, bukan jadi malu apa pun, dan tak jadi pun benda-benda yang menjelekkan Allah Ta'ala bila Allah Ta'ala buat main tentang nyamuk. Ma ba'udatan, ma ba'udatan fama fawqaha, dan yang terlebih daripada nyamuk lagi. Dan dalam ayat ini dengan makna yang terlebih kecil daripada nyamuk itu pun tak jadi masalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini dalam seni bahasa Al-Quran ini dikenali sebagai tamsil. Tamsil itu apa? Tamsil itu makna perbandingan. Allah Subhanahu wa Ta'ala buat main perbandingan dalam Quran ni banyak. Kadang-kadang buat main tamsil berkenaan dengan apa yang nak bagi orang faham ni, buat main tentang binatang. Buat main tamsil macam kita tengok ayat ni, tamsil perbandingannya tentang nyamuk. Ada tempat lain Allah buat main perbandingannya tentang apa? Tentang lalat, kita kata tadi ni dalam surah Haji. Kemudian ada pula Allah Subhanahu wa Ta'ala buat main tamsilan tentang apa? Anjing. Ada, tuan-tuan. Tamsilan Allah menggunakan perkataan anjing. Ada. Begitu juga Allah Ta'ala memasukkan perkataan khinzir, khanazir, babi-babi. Ada dalam Quran. Digunakan perkataan ini sebagai tamsilan. Banyak lagi
tamsil-tamsil yang lain, perbandingan-perbandingan lain yang Allah Subhanahu wa taala tujuannya apa? Tujuannya supaya manusia mengambil iktibar. Nah, Allah Maha mengetahui bila mana cerita tinggi-tinggi mungkin manusia tak faham. Maka ambil perbandingan-perbandingan macam ni manusia boleh faham. Nah, cerita pasal nyamuk. Tak? Bila cerita pasal nyamuk, maknanya kita pun faham nyamuk tu apa. Tak? Kita tahu nyamuk tu apa dia, nyamuk tu ada sayap, nyamuk tu ada kaki, nyamuk tu boleh ketip kita. Tak? Masuk sekok dalam kelambu sudah, tak lena sampai pagi. Tak? Budak kecil dia hurung nyamuk. Tak lena mak pak tu sekali. Allah Ta'ala buat mai perbandingan tentang nyamuk, dan lebih kecil daripada nyamuk pun Allah Ta'ala boleh buat mai. Nah, baik. Pengiktibarannya di mana? Kita tengok apa yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Ini mind setting. Ini cara pemikiran orang mukmin. Apa dia ayat ini Allah Ta'ala jelaskan bahawa orang mukmin apa sahaja bila mana sah kata itu daripada Allah Subhanahu wa taala, apa jadi kepada orang mukmin? Dia kata apa? Faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Terus depa faham, terus depa tahu kata ini adalah kebenaran daripada Tuhanku, daripada Tuhan kami. Tidak perlu untuk banyak tanya. Tidak perlu untuk dibanyakkan persoalan. Dan ini adalah salah satu daripada unsur keimanan yang cukup mustahak. Orang mukmin, kita orang beriman, fakta daripada agama kita kena kata ia benar. Tidak ada benda yang tidak benar dalam agama Islam ini. Seperti mana kita faham tentang kebenaran Al-Quran, tidak ada mana-mana Al-Quran yang salah. Satu. Yang kedua, hadis. Tidak ada mana-mana hadis sah, kata hadis itu hadis sahih, hadis yang mutawatir, lafzi ataupun maknawi, hadis yang sahih. Macam mana sekalipun kita berasa tak sesuai, hadis itu tetap kena kata betul. Tetap kena kata betul. Contoh dia pada tuan-tuan, bila mana terbit tentang hadis minum ayak kencing unta. Ada hadis. Ada hadis minum ayak kencing unta. Oi, kita kata najis lah ayak kencing. Dan sememangnya sepakat ulama mengatakan air kencing merupakan najis. Sesuatu yang keluar daripada saluran kencing itu dikira sebagai najis. Tiba-tiba ada hadis yang menganjurkan minum air kencing. Apa kita nak kata? Woi, kita kata hadis ni hadis apa aku ni? Tak boleh hadis aku ni. Tak betul ni hadis ni. Hadis sahih ni. Oi, tak boleh kalau gitu tolak ni apa ni? Nabi tipu kita ke apa ke? Tak boleh gitu. Dia kena terima dulu. Hadis ataupun hadis lah biasanya. Dalam ayat Quran tak timbul isu. Hadis Nabi SAW, bila main satu hadis yang bagi kita dia ada satu kesamaran, gharib orang panggil, hadis yang pelik, gharib, kita tak faham. Kita tak faham. Maka bila tak faham ni nak buat lagu mana? Dia sebenarnya kena tengok hadis-hadis yang lain. Kena tengok banyak lagi hadis-hadis lain yang ada kaitannya dengan hadis tersebut. Baru kita boleh faham sebenarnya apa yang nak dimaksudkan. Kalau tak boleh, cari ke semua tak jumpa juga nak bagi faham. Nak buat ke mana? Nak buat ke mana? Dia kena tengok pula berkemungkinan ada hadis yang dinasahkan oleh hadis yang kemudian. Ada. Hadis-hadis yang kemudian menasahkan hadis-hadis yang terdahulu. Bagi contoh, Nabi pernah melarang orang ziarah kubur. Kemudian Nabi kata fazuruha. Nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Dulu aku pernah larang kamu ziarah kubur. Lah ni dah boleh dah. Pilah ziarah kubur. Maknanya ada hadis yang larang ziarah kubur. Kalau orang tak faham kata hadis itu dah dimansuhkan, maka dia duk pegang lagi Nabi tak bagi ziarah kubur. Nabi tak bagi kita nak pergi ziarah kubur. Ada yang faham itu? Bila dia faham rupa-rupanya hadis itu dah dimansuhkan, maka dia pun faham rupa-rupanya hukum dah berubah. Kalau tak boleh juga, tak jumpa hadis yang menasahkan hadis ini, nak buat ke mana? Dia kena tawakuf. Apa makna tawakuf? Tawakuf ni maknanya stop. Tak boleh nak kata apa lagi. Nanti sat dulu, maknanya maklumat belum sampai kepada kita. Kita nak kena sat, tunggu sat. Boleh jadi sampai satu ketika timbul maklumat. Boleh jadi ada orang buat kajian lagi, ada orang pi cari ilmu lagi, pi cari tok guru mana lagi, rupa-rupanya maksud dia macam ni. Begitu.
Ini adalah cara pemikiran orang mukmin. Dia tak cepat-cepat tanya, ni awak ni tak, ni awak ni apa nama orang Islam pasal apa duk hina anjing ni pasal apa? Duk kata orang Islam memperlekehkan makhluk Allah yang namanya anjing. Ada awak orang Islam memandang rendah kepada orang yang memelihara anjing. Ini bukan cara pemikiran orang mukmin. Bukan gitu. Tak mau cerita bab tu, sekali dia jadi melalut, cerita panjang. Tak salah. Patah balik cerita kita ni. Mudahnya apa tuan-tuan? Orang mukmin fakta tentang agama, cara penerimaan dia pada terima. Seperti mana yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Diterima aja. Bila mana orang cerita kat dia Rasulullah pi Isra' Mi'raj lah, pi ke ni Baitul Maqdis, dia kata lebih pada tu aku percaya. Jangan kata pi Baitul Maqdis, lebih pada tu aku percaya. Itu cara pemikiran orang mukmin. Itu cara pemikiran orang beriman. Dia tak main duk argue macam-macam. Dia duk main petikai macam-macam. Ada? Jadi masalah bila mana duk petikai, dan yang jadi masalahnya tuan-tuan, petikai ni nak mencari sesuatu yang idealistik, logik pada otak. Ni susah. Ni susah. Tak? Mencari logik. Bila nak mencari logik, maka akhirnya dia payahlah. Payah. Pasal agama ni tidak boleh diukur pada logik. Agama dia adalah hidayah, petunjuk. Orang yang boleh mencapai hidayah ni, dia boleh beramal dengan agama. Tapi bagi orang yang tak terima agama berdasarkan hidayah, dia nak agama mesti berdasarkan kepada fakta, kena ada bukti, kena ada logik. Masalah. Ini masalah. Baik. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebut bagaimana pula penerimaan orang bukan mukmin. Fa ammal ladzina kafaru fayaqulun madza aradallahu bihadza mathala. Kita tengok. Bila Allah sebut tentang mukmin, wa ammal ladzina amanu faya'lamuna. Allah tak kata fayaquluna. Allah guna faya'lamun. Orang yang tidak beriman pula, orang kafir, wa ammal ladzina kafaru fayaquluna. Apa dia makna dia? Ya'lamun makna tahu. Gunakan otak kita boleh tahu. Tapi bila sebut kafirin, wa ammal ladzina kafaru fayaqulun. Yaqulun makna berkata-kata, menggunakan lidah. Maknanya orang mukmin dia tangkap sesuatu dengan ilmu pengetahuan. Dia tanggap sesuatu maklumat berdasarkan kepada, dia proses berdasarkan ilmu. Dia proses berdasarkan apa yang dia faham daripada agama itu sendiri. Tapi orang tidak beriman, mulut jalan dulu. Dia bukan fikir dulu, dia cakap terus. Nampak? Ini perbezaan. Ini perbezaan. Jadi bila orang mukmin, dia boleh menggunakan akal dia, akalnya yang waras, dia terima ini merupakan maklumat daripada agama, ini merupakan benda yang betul. Okey, selesai. Orang kafir tak, dia cakap dulu. Apa yang dia bercakap? Madza aradallahu bihadza mathala. Nak apa ni daripada perbandingan ni? Baik, apa maknanya? Maknanya mereka nak melihat dulu natijah di sebalik penurunan ayat ini tentang nyamuk ni. Apa natijah dia? Dan dalam istilah akademik kita sebut sebagai inilah jenis manusia yang hanya melihat sesuatu berdasarkan kepada hikmah dan maqasid. Ini masalah. Nak ibadat kena tengok hikmah. Tak ada hikmah tak mau buat. Nak cari dulu apa rahsia. Apa rahsia dalam puasa. Dan kalau dia puasa sekalipun, dia berpuasa berdasarkan kepada hikmah ataupun rahsia-rahsia yang tersimpan di sebalik kelebihan dalam berpuasa. Dan kalau dia nak semayang, nak solat, maka dia melihat kepada bukti-bukti saintifik yang melihat kepada rahsia-rahsia kelebihan dalam solat. Dalam solat itu sendiri. Baik. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok jawapan yang diberikan oleh ulama-ulama zaman dulu, khususnya Imam Abu Hanifah. Peristiwa baru berdasarkan apa yang berlaku zaman sekarang. Syekh Dr. Ali Jumaah, biasa dia mengajak dalam Masjid Al-Azhar. Satu orang perempuan masuk dalam masjid, tanya dia tentang satu ibadat. Tuan Syekh, ni ibadat ni apa dia punya hikmah? Dia tanya tentang hikmah di sebalik ibadat.
Syekh Dr. Ali Jumaah dia jawab mudah je. Dia kata innamal ibadah at-ta'abbud. Innamal ibadah at-ta'abbud. Apa makna dia? Ibadat ini hanya semata-mata dengan makna ta'abbud, penghambaan. Dia jawab gitu. Jangan tanya pasal apa, jangan tanya apa faedah, jangan tanya apa dia punya benefit nak dapat kat kita, jangan tanya. Dia kata ibadat ini hanya semata-matanya beribadat, ta'abbud. Itu adalah makna sebenar, falsafah sebenar di sebalik beribadat. Ada? Dia jawab mudah gitu. Tapi ialah zaman sekarang ni oleh kerana perkembangan teknologi, perkembangan pemikiran, pengkajian makin banyak, ulama-ulama kontemporari sekarang ini mereka melihat kepada perlunya juga kita mencari di mana rahsia di sebalik beribadat, di mana rahsia di sebalik pensyariatan sesuatu hukum. Maka dibuat kajian, diselidik balik. Boleh jadi ada hukum-hukumnya, ada hikmah-hikmah di sebalik hukum bagaimana haramnya sentuh anjing ini, dan apakah hukum hikmahnya di sebalik ada ulama mengharuskan, bagaimana bolehnya ada ulama kata boleh bela, ada yang kata tak boleh, ada yang kata kena sama, ada yang kata tak kena sama. Ada hikmah-hikmah tersendiri. Kenapa Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala begitu tegas dalam masalah berkenaan dengan anjing ini, khinzir juga. Bagaimana kita melihat dalam mazhab lain setengahnya, mazhab Maliki misalnya, yang tidak begitu tegas dalam masalah ini. Pasti terkandung di sana hikmah-hikmah. Maka ulama menyenaraikan apa hikmah-hikmah di sebalik perkara ini. Baik, apapun ayat yang kita baca ini, nak tunjuk kepada kita apa dia? Yang pertama sekali, mind setting kepada orang beriman, bila ada sahaja maklumat itu benar daripada agama, mudah aja kita terima. Kita terima dulu. Maknanya kita terima bahawa ini adalah halal, ini adalah haram, ini adalah harus, ini adalah makruh, dan bagi terima. Kemudian barulah selepas itu mencari alasan-alasan lain, mungkin bukti-bukti lain yang boleh mengukuhkan keimanan kita. Baik, Allah Subhanahu wa taala bagi tahu apakah natijahnya di sebalik corak pemikiran manusia yang berbeza ni. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Ini adalah natijahnya. Apa dia? Yudillu bihi katsira. Dengan apa yang terjadi kepada manusia yang cara fikir tadi ni, yudillu bihi katsira, Allah menyesatkan dengannya, dengan perbandingan-perbandingan yang Allah Ta'ala datangkan itu, katsira, ramai orang. Wa yahdi bihi katsira, dan ramai pula yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada mereka dengan adanya tamsil tadi ni. Perbandingan-perbandingan yang Allah Taala buat main tu, rupa-rupanya ramai manusia jadi sesat, dan tidak kurang pula manusia yang memperolehi petunjuk-petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak. Jadi kalau kita tengok contoh nyamuk ini sendiri. Contoh nyamuk ini. Kalau orang kajilah tentang nyamuk, tuan-tuan, nyamuk ni dia ada banyak kelebihan-kelebihan dia. Dan kenapa pula Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan ba'udatan? Ba'udatan dalam bahasa Arab, ba'udatan, ta marbutah di belakang tu menunjukkan kepada apa? Muannas. Kalau kata ambil kira bab jantina, dia kira betina. Muannas, makna betina. Ba'udun nyamuk jantan. Ba'udatan nyamuk betina. Nyamuk betina. Baik, bila mana Allah Subhanahu wa taala memasukkan sesuatu fakta ke dalam Al-Quran, artinya maklumat tersebut berharga. Maklumat tersebut ada rahsia-rahsia yang cukup nilai tinggi. Maka orang pun tengok di sebalik nyamuk. Rupa-rupanya tuan-tuan, bila kita cek, bila kita kaji, rupa-rupanya antara nyamuk jantan dengan nyamuk betina yang agresif, nyamuk apa? Siapa tahu? Nyamuk betina. Nyamuk betina, hak duk pi ketit orang rata-rata tu nyamuk betina. Dan yang membawa virus, nyamuk betina. Nyamuk jantan kerja apa? Apa kerja nyamuk jantan? Dia tukang apa? Tukang senyawa lah. Ada? Dia ni jadi mesin untuk senyawa aja. Dan kalau kita tengok dalam bilik air tu, hak duk minum air, nyamuk jantan. Loh, kira koman lah nyamuk kalau gitu. Baik, nyamuk betina lah yang cukup bahaya. Hak duk pi ketit orang, bawa virus. Rupa-rupanya nyamuk betina. Bila cek dalam Quran tengok ba'udatan,
maknanya pi tengok nyamuk betina, pi cek nyamuk betina lebih lagi daripada cek nyamuk jantan. Bila orang buat semakan pada nyamuk nyamuk betina ni, rupa-rupanya terdapat rahsia-rahsia yang hebat. Begitu pula tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala tunjuk kepada kita lagi bagaimana kelebihan-kelebihan makhluk-makhluk Allah ini. Pun begitu, Nabi SAW biasa sebut sekali pasal nyamuk. Biasa sebut sekali, bukan pasal nyamuk, sayap nyamuk. Sayap nyamuk. Nabi SAW kata apa? Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syirbata ma'in. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Daripada hadis ini, daripada Ibn Sa'id As-Sa'idi, Nabi jelaskan bahawa kalaulah nyamuk ataupun kalaulah dunia ini ada nilai di sisi Allah, dunia ni hak yang begitu punya hebat, dunia ni kalaulah dia mempunyai nilai di sisi Allah sama nilai dengan sehelai sayap nyamuk. Maknanya sehelai sayap nyamuk aja, kalau dunia ni ada nilai sama dia punya harga aja dengan sehelai sayap nyamuk, maka tidak ada orang kafir yang minum walau seteguk ayak pun daripada apa yang ada dalam dunia. Subhanallah. Nah apa? Bagi Allah dunia tidak ada nilai. Bagi Allah dunia ni tidak ada apa-apa langsung nilai. Maka Allah kata kalaulah Allah andaikan dunia tu ada nilai bagi sisi dia, maka jangan kata nak makan, nak minum seteguk pun orang kafir takkan boleh dapat. Hakikatnya ambillah kepada siapa-siapa pun ambil dunia ni, ambillah, kerana di sisi Allah dunia ni tak ada nilai. Di sisi Allah dunia ni memang useless, tak ada apa. Tak apa. Tak ada apa. Maka Allah nak bagi Nabi nak bagi pengajaran lagi kepada, nak bagi iktibar lagi kepada kita. Kalaulah sayap nyamuk sehelai, bukan dua. Sayap nyamuk tu ada dua helai tu, Allah kata satu je, ambil satu je. Jangan kata satu. Kita himpun sayap nyamuk, kita bubuh dalam gundi, kita pi market. Sayap nyamuk, siapa nak beli sayap nyamuk? Sayap nyamuk sekilo RM2. Depa kata patut pun nampak macam segak elok, rupa-rupanya wayar putih. Apa tak? Pasal apa? Jual sayap nyamuk. Baik, jadi daripada perbandingan ini, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ramai manusia menjadi sesat dan ramai pula manusia mendapat petunjuk. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala datangkan kisah peristiwa bagaimana Namrud, kisah yang masyhur. Namrud ditewaskan oleh nyamuk. Kan itu banyak pengajaran. Allah menewaskan seorang yang mengaku dirinya Tuhan. Nyamuk masuk dalam telinga, serang kepala dia, mati terus. Ada pengiktibaran orang yang derhaka kepada Allah, mengaku Tuhan, buat sampai begitu punya tinggi punya menara, konon-konon nak panjat, nak pergi lawan Allah Ta'ala. Allah hantar nyamuk aja. Nyamuk. Tentera Allah sekok nyamuk, serang dia mati terus. Ada. Begitu pula dengan kita di akhir zaman ini. Boleh sahaja Allah nak hantar apa-apa sahaja daripada tentera-tentera dia untuk memusnahkan kita dan tamadun kita seluruhnya. Nak act tara mana sangat, nak rasa bangga tara mana sangat, puting beliung berlaku sikit je, kecil je puting beliung tu, riuh rendah seluruh dunia cerita pasal puting beliung. Kalau start pendang, ada cerita bab Sarawak sungguh ke? Kata Jabatan Pulau Pinang pun jadi, wallahu alam, tak tahu, kadang-kadang superimpose pun boleh jadi ke. Baik, lalu Allah Subhanahu wa taala sebut wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Kalau kita tengok yudhillu bihi, artinya Allah yang menyesatkan manusia. Allah yang menjadikan manusia sesat. Yudhillu dari perkataan adalla. Adalla ni maknanya bukan seorang buat, maknanya ada orang lain sesatkan dia. Dalla makna sesat. Adalla orang lain sesatkan orang lain. A sesatkan B, tu makna adalla. Adalla yudhillu, ni bahasa Arab. Adalla yudhillu, fi'il madhi, fi'il mudhari' dia yudhillu. Maknanya Allah yang menyesatkan orang. Baik. Jadi kalau kita sebut begitu, artinya manusia ini Allah yang menyesatkan dia, Allah yang menjadikan dia sesat.
manusia ni tiba-tiba disesatkan oleh Allah? Adakah dengan mudah kita nak kata begitu? Lalu di ujung ayat itu Allah kata apa? Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Hak jadi sesat tu bukan saja-saja jadi sesat. Hak jadi sesat tu pasal apa? Tidaklah menyesatkan mereka itu oleh Allah, melainkan mereka itu orang fasik. Menjadi fasik. Menjadi fasik. Fasik itu siapa tuan-tuan? Fasik itu kalau ikut dalam terjemahan ataupun kita kata dalam makna fasik itu ialah manusia yang apa dia? Kharijun anil amri birtikabi kabirah atau bi israr ala saghirah. Apa dia? Orang fasik ni ialah orang yang keluar daripada perintah Allah. Maknanya tak dengar kata. Allah suruh lagu lain, dia buat benda lain. Dengan dia buat benda-benda kabirah. Kabirah ni makna dosa besar. Atau bi israris saghirah. Ataupun dia bukan orang yang buat dosa besar, tetapi dia ni berkekalan dengan dosa-dosa kecil. Itu orang fasik. Itu orang fasik dalam ikut bahasa dia lah. Ikut bahasa orang fasik begitu. Maka dengan sebab itulah orang fasik ini, orang fasik ini cukup berbahaya bila mana dia nak jadi wali. Kan ada bila kita nak akad nikah kan, kalau kita ni jadi wali, tak, pasal itu disuruh istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Pasal apa? Pasal nak tak mau, kalau kata dia fasik, dia tak boleh jadi wali. Jadi istighfar itu moga-moga terhindar dia menjadi sifat fasik itu, maka dia boleh jadi wali, sah akad nikah. Kalau tidak, tak sah, pasal dia fasik. Baik, Allah sebut dalam ayat ini manusia yang fasik lah yang Allah Ta'ala sesatkan dia. Siapakah mereka? Ayat yang ke-27 Allah sebut alladzina yanquduna ahdallah. Ini orang fasik ni siapa? Mereka yang memutuskan hubungan dengan Allah. Alladzina yanquduna ahdallah, depa punya agreement depa dengan Allah, depa khianati. Alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqihi, setelah mana ada perjanjian taat setia dengan Allah. Setiap manusia kita ada perjanjian, kita ada MOU dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak bila? Sejak alam ruh. Sejak alam ruh lagi kita berjanji dengan Allah yang kita tidak sama sekali akan mengambil selain daripada Allah sebagai Tuhan yang disembah. Itu perjanjian. Asai-asai manusia di alam ruh semua janji gitu. Tapi ada orang yang dia mungkir janji. Dia mungkir janji. Maka bila mana manusia memungkiri janjinya, yang quduna ahdallah min ba'di mitsaqihi, dan dalam tafsiran, sebagai tafsiran menyebut bahawa mereka ini mengingkari perjanjian dengan Nabi SAW untuk mengambil Nabi sebagai Rasulullah dan mengikut apa yang diarahkan oleh Nabi SAW. Maka ini juga golongan yang disebut sebagai golongan fasik. Maka golongan ini disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bukan Allah sengaja syok nak sesatkan orang. Bukan manusia ni dia boleh jadi sesat tiba-tiba, tak. Manusia ni dia tidak sesat dengan cara automatik, tiba-tiba sesat gitu je, tak. Manusia memilih. Kita berada pada maqamul iktisab, maqam pada kedudukan kita boleh berikhtiar. Kita boleh pilih untuk buat sesuatu. Maka manusia pilih untuk dia hadir ke program I want to touch a dog. Siapa paksa dia? Tak mau pi, siapa boleh buat apa? Ada? Kalau dia tak mau pi, dia tak mau sentuh, dia buat apa? Tapi dia sendiri nak pi, nak hadir ke program tu, dan dia nak pi sentuh. Orang buat program aja. Orang buat program aja, hampir buat apa? Lepas tu orang ambil gambar dia marah. Kata orang ambil gambar dia pegang anjing. Masalah. Baik, jadi manusia tidak disesatkan dengan cara senang-senang gitu aja. Manusia pilih untuk disesatkan. Bila mana manusia pilih untuk bergelumang dengan dosa, pilih untuk buat dosa besar, kan kita ada kekuatan untuk kita elakkan diri daripada buat dosa. Kita ada otak, kita ada akal, kita ada kewarasan, kita boleh. Melainkan kalau kita ni gila lah. Gila lain cerita. Tak? Dia gila ataupun budak-budak buat dosa tak mana pun buat. Macam mana dia budak-budak? Dia telanjang bogel jalan satu taman, kita nak marah dia ke mana? Dia budak-budak. Tak? Tu. Jadi orang tua-tua jalan telanjang lagu tu, kita sakut dengan guni lah. Tak? Dia tak sama tak? Manusia pilih untuk menjadi sesat. Maka Allah mengizinkan dia.
Nak sesat, nak ambil, tak ada masalah. Wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusal. Yang keduanya, hak satunya dengan Allah. Manusia pilih untuk tak mau taat kepada Allah. Dia pilih untuk dia derhaka kepada Allah. Dia pilih sendiri. Tak? Kita bagi pilihan. Yang ni taat Allah lagu ni. Tak? Ikut perintah Allah, jawapannya begini. Hak buat macam ni derhaka. Dia pilih untuk buat derhaka juga. Maka sahlah untuk dia jadi sesat. Tak ada masalah. Dah dia sesat buat gimana? Dia memilih untuk menjadi sesat. Ada? Dia memilih. Ini persoalan dia, manusia berikhtiar atau tidak untuk mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bukan timbul isu seruan. Dia kata tak dapat seruan. Masalah dia kata saya ni tak sampai seru. Tu ya jadi lagu ni pasal tak sampai seru. Tu saya tak tahu nak pi ke masjid surau pasal tak dapat seruan. Jenuh Tok Bilal jerkah sampai terkeluk kongkong. Dia kata tak dapat seruan lagi. Ya. Mana kita nak dapat maklumat tentang agama? Berata-rata tempat ada. Tinggal kita select, kita pilih. Kita buka kita punya tablet, kita buka kita punya iPhone, kita buka apa? Apa yang kita pilih? Kita pilih untuk menimba ilmu, berlambak, bersepah-sepah ilmu pengetahuan duduk dalam tu. Senang sangat-sangat kita nak tahu apa hukum dia di antara boleh atau tidak nak pegang anjing. Kalau kita nak tengok apa pandangan dalam mazhab, boleh tengok mudah-mudah. Apa kata Imam Syafi'i, kata Imam Malik, apa kata Imam Hanafi, pakat-pakat boleh belaka. Dia salah apa? Tak. Yang gatal dia terbiang dia pegang juga tu sebab suruh. Tu dia. Nak? Baik. Jadi manusia yang memilih untuk menjadi menisat. Baik. Satunya dengan Allah, yang kedua, wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusal. Manusia juga berusaha dengan memutuskan. Putuskan hubungan yang Allah Ta'ala menyuruh untuk disambung. Allah Ta'ala suruh sambung apa? Sambung hubungan kita dengan Nabi dengan cara kita mendalami apa yang ada di sebalik apa yang disampaikan oleh Nabi SAW daripada Quran, hadis. Kita belajar. Mana? Kita ada hubungan kita dengan Nabi. Nabi dah wafat. Kalau zaman ayat ini turun, maknanya manusia ada hubung kait dengan Nabi, belajar dengan Nabi, ambil maklumat, tanya Rasulullah lagu mana nak buat hukum makan, tanya Nabi. Dan terima maklumat daripada Rasulullah, tidak mengistihza, tidak memperlekeh-lekehkan Nabi, tidak menghina Rasulullah. Tak buat main-main dengan Nabi. Menjaga hubungan baik dengan Nabi. Dan yang keduanya juga menjaga hubungan silaturahim dengan manusia lain yang disuruh kita menghubung silaturahim. Jadi kalau macam tu, adalah yang tidak disuruh menghubung silaturahim. Ya, ada hubungan yang tak disuruh kita menghubung silaturahim, dan disuruh kita memutuskan hubungan silaturahim. Dengan siapa? Dengan orang sekiranya kalau kita hubung silaturahim dengan dia, kemungkinan besar mudarat besar kepada kita. Kita baru katakanlah kita baru berjinak-jinak tentang ilmu agama, kita pergi berkawan dengan orang kaki minum arak. Tak? Bolehkah gitu? Tak boleh. Nanti sat dulu, jangan. Kita disuruh untuk memutuskan hubungan kita, hubungan silaturahim dengan musuh. Bila mana musuh itu ternyata perseteruan dia dengan kita. Tiba-tiba kita pandai-pandai duk gatai nak buat baik juga dengan musuh. Tu cari pasal, cari naah. Tak boleh. Tak? Jadi dengan siapa kita disuruh hubung silaturahim? Dengan sesama mukmin, dengan sesama orang muttaqin. Kita hubung silaturahim. Yang ini diputuskan, yang ini dirungkaikan. Maka ini juga membawa kepada fasik. Dan fasik, bila mana fasik, Allah sesatkan dia. Tu dia. Maknanya satunya hubungan dengan Allah, yang keduanya hubungan dengan makhluk lain. Termasuklah hubungan dengan haiwan. Siapa kata Islam tidak ada fakta, tidak ada pendirian tentang anjing? Siapa kata tak ada? Ada. Siapa kata Islam ini diskriminasikan makhluk-makhluk lain seperti mana anjing itu? Islam ada hukum yang khusus, bukan takat dengan anjing, ada hukum khusus dengan gagak, dengan rimau, dengan unta, dengan kuda belang, dengan himar, apa semua ada. Dan adakah Islam menghina mana-mana haiwan? Jawapannya tidak. Walaupun Allah Subhanahu wa taala terang-terang menghina himar dalam Quran. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Allah sebut suara hak paling teruk dalam dunia ni suara keldai. Tu dia, Allah sendiri kata punya teruk. Tu dia.
Dan adakah Allah Subhanahu wa taala menghina anjing bila mana diletakkan hukum mengikut fiqh Islam, anjing ini najis mughallazah? Salah apa? Adakah kita nak kata Islam mendiskriminasi anjing? Oh, kalau begitu kita nak kena samakan anjing itu dengan kucing kah? Itu tidak adil. Bagi hak kucing mana boleh. Kucing ada dia punya tabi'i dia, tak sama dengan tabi'i anjing. Tiba-tiba kita nak suruh orang kata anjing tu macam kucing. Ini fikrah apa ni? Nak abang apa? Ini fikrah liberal nama dia. Fikrah liberal, nak menyamakan ke semua. Nak bagi sama belaka. Lepas ni nak suruh pegang apa pula, tak tahu. Pegang apa pula? Nampak. Jadi timbul persoalan, dia buat main persoalan. Bagi kita makin keliru. Makin keliru. Adakah Islam ini double standard? Adakah Islam ini menghina makhluk-makhluk Allah dia, sedangkan makhluk Allah yang ada pelacur? Riwayatkan ada cerita pelacur tu bagi makan anjing, dia masuk syurga pasal dia bagi minum ayam. Apa masalah apa dengan anjing tu? Masalah apa dengan anjing? Yang dia masuk syurga kerana perbuatan dia yang bagi minum. Allah menilai perbuatan ini sebagai perbuatan yang baik. Dan cerita begini bukan tujuan untuk memberi rangsangan kepada orang untuk menjadi pelacur lalu pergi cari anjing bagi minum. Jangan salah faham. Jadi kalau bawa cerita tu seolah-olah kita menganjurkan orang jadi jahat, lepas tu hampa buat baik, lepas tu masuk syurga. Kan ada kisah seorang hamba Allah yang beribadat berapa lama pun ditipu oleh syaitan, suruh dia buat dosa, dia pun buat dosa lah, kali mati dalam apa? Adakah begitu pemahamannya? Tak ada nas. Ini orang salah tanggap dan dia buat terjemahan tak ada nas ikut kepala otak dia. Tak betul mafhum daripada cerita tu bukan begitu. Nampak? Dia tak faham. Baik, jadi apa yang kita jelaskan di sini bahawa Allah menjadikan seseorang itu berada pada kesesatan lantaran perbuatan dia, lantaran apa yang dipilih oleh dia. Apa nak buat? Jadi termasuklah dalam kes kita kata manusia yang dilahirkan sebagai kafir, dilahirkan dia sebagai seorang yang tidak beriman. Ini pun banyak dipersoalkan. Oh, kalau lagu tu macam mana seolah-olah kita nak kata depa ni. Baik tuan-tuan, kita kena faham. Kita ada ummatun ijabah, ada ummatun da'iyah. Ada umat sebagai umat yang menyahut seruan, itu orang Islam. Ada ummatun da'iyah, ummatud dakwah, ada umat yang menjadi sasaran kepada dakwah. Dan sememangnya dalam Quran banyak ayat seruan berdakwah, dalam hadis banyak seruan suruh berdakwah. Siapa kita nak dakwah kalau tidak ada orang kafir? Siapa kita nak tunjukkan kehebatan Islam kalau tidak ada orang yang menjadi kita menjadi saingan kepada orang Islam? Maka Islam bersaing dengan orang bukan Islam, bukan kata baru. Zaman Rasulullah lagi dah ada persaingan itu. Maka dengan tujuan itu, maka Islam semakin lama semakin jernih, semakin cerah, dan semakin kita boleh faham, dan kita lebih mengerti tentang agama Islam ini. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala buat main satu ayat dalam uslub ta'ajub. Dalam uslub ta'ajub. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata apa? Kaifa takfuruna billah? Kaifa takfuruna billah? Satu lagi tertinggal tadi ni, wa yufsiduna fil ard. 3 mereka buat rosak di atas muka bumi. Tak. Buat program-program yang merosakkan. Oktoberfest. Tu contohnya. Buat benda-benda yang merosakkan. Buat apa? Menganjurkan benda-benda yang mendatangkan kemusnahan. Sedangkan kita disuruh untuk buat program-program yang mendatangkan keelokan dan baik boleh. Ni buat program-program mendatangkan kerosakan. Yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Allah kata inilah golongan yang rugi sebenarnya. Orang yang pi pun rugi, orang yang sokong pun rugi. Tak? Lalu Allah Subhanahu wa taala sebut kaifa takfuruna billah. Macam manalah hampa ni boleh jadi kufur dengan Allah? Seolah-olah yang begitu. Bukan Allah nak tanya kita hampa ni pasal apa jadi kafir, seolah macam Allah nak tanya macam Allah tak tahu. Tak. Persoalan dalam Quran, persoalan-persoalan begini uslub ta'ajub. Ta'ajub ni untuk kita rasa pelik. Pasal apa depa ni tak boleh juga beriman dengan Allah? Wa kuntum amwatan fa ahyakum. Allah bagi tahu
Kenapa rasa pelik kat mereka ni? Pasal mereka ni pun faham, manusia faham, sebelum kita hidup, kita mati dulu. Kita mati. Semua orang bila kita tanya, kita beranak tahun bila? Ada tahun kelahiran. Maknanya sebelum tu dia tak ada. Maknanya sebelum tu dia duduk di mana? Fakta dalam agama Islam menyatakan bahawa sebelum hidup manusia mati. Wa kuntum amwatan fa ahyakum. Kemudian Allah menghidupkan manusia. Dengan cara apa? Dengan cara dimasukkan persenyawaan di dalam tubuh badan manusia yang namanya ibu dan ayah itu. Kemudian lahir ke dunia. Dan kalau manusia betul-betul jujur melihat kepada kejadian-kejadian macam ni, manusia akan kata tidak ada makhluk yang ada kuasa yang boleh buat benda ni. Tak ada. Tidak ada. Maka akhirnya manusia akan mengalah bahawa sebenarnya ada super power, ada yang cukup berkuasa yang melahirkan manusia ini. Kemudian Allah Ta'ala proses apa dia? Hidup, kemudian summa yuhyikum summa yumitukum. Summa yuhyikum. Manusia mati, hidup, kemudian mati pula. Summa yuhyikum, kemudian hidup balik. Summa ilaihi turja'un. Hidup yang kali yang seterusnya itu summa ilaihi turja'un. Itu matlamatnya. Untuk kembali kepada siapa? Kembali balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa ilaihi turja'un, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Makna dikembalikan ini maknanya bukan kita pilih untuk balik atau tidak, kita dipaksa untuk balik. Macam tadi kita kata Allah menyesatkan orang, maknanya Allah yang menjadikan orang itu sesat dengan apa yang sebab musabab kau tu pilih. Begitu pula dengan summa ilaihi turja'un, Allah yang memaksa kita untuk balik. Tidak ada orang boleh pilih dia nak balik atau tidak. Semua orang dipaksa kena balik. Cuma masa, tunggu saat dan ketika semua kita akan pulang. Summa ilaihi turja'un. Bila makna pulang, artinya biasa duduk di situ. Pasal tu kena balik situ. Macam kita balik rumah, maknanya kita duduk di rumah tu. Bila kata balik kepada Allah, artinya kita ni asal-asal mai daripada dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sebut gitu. Balik semula kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harap-harapnya tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, jalan pulang kita nanti insya-Allah jalan pulang yang terang benderang, penuh dengan cahaya yang menunjukkan kepada kita jalan untuk balik dengan mudah. Dan harap-harapnya tidak kita jumpa jalan pulang ni berliku-liku. Jalan nak balik ni penuh dengan onak-onak duri, nak balik payah, nak jalan gelap dan sebagainya. Harap-harapnya senang kita nak balik. Harap-harapnya begitu. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Satu lagi, dahlah aku hidupkan kamu setelah mana kamu mati, kemudian aku matikan kamu, kehidupkan kamu. Dan masa kamu hidup tu pula Allah kata, dialah Allah yang menjadikan seluruhnya untuk kamu hidup. Ini pun satu benda Allah beritahu. Peliknya manusia tak boleh juga terima hakikat kebenaran, tak boleh juga terima kebenaran tentang Islam ini. Apalagi Allah Ta'ala bagi kita apa sahaja atas muka bumi semua untuk manusia. Allah jadikan semuanya untuk manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ini thumma stawa ila sama. Kemudian dalam terjemahan dalam tafsiran ini sebut kemudian ia qasad ia kepada langit. Dengan makna apa boleh kita faham? Apa dia? Allah Subhanahu wa taala siapkan segala-galanya kepada kita di dunia ini. Tidak ada yang kurang. Semua cukup. Sampailah kepada saat manusia terakhir lahir nanti, untuk dia ada segala kecukupan. Ada belaka. Allah Ta'ala tidak zalim kepada manusia. Hak jadi tak cukup pasal apa? Pasal tamak. Pasal tamak. Bila manusia tamak, manusia mengambil hak orang lain. Maka orang yang diambil hak dia tak cukup. Ada. Bila orang ambil hak kita, tu yang jadi barang jadi mahal. Pasal hak kita sepatutnya barang bukan harga minyak RM2 3 kupang, liter RM2 3 kupang, maka kita jadi makin sempit. Pasal apa? Kita diambil hak kita, maka akhirnya kita jadi tak cukup. Tak cukup pasal apa? Adakah kerana Allah Ta'ala tak bagi rezeki kepada kita? Bagi. Tapi pasal ada orang lain rompak harta kita, rompak rezeki kita, pasal itu jadi tak cukup. Dan kenapa kita tengok dalam dunia ada negara yang buluk, kebuluran? Pasal ada negara yang berlebihan. Tak? Tapi kalau cerca bagi tengok, tak? Bagi tengok elok-elok, cukup. Tak ada yang akan kebuluran. Tak ada. Percayalah.
Masalah manusia tamak. Kita tengok ada orang kaya sampai bukan-bukan. Tak? Kaya sampai bukan-bukan. Rumah dia ni, bukit tu rumah dia. Tak haru. Tak? Bukit orang bukan buat rumah, dia buat rumah. Bukit tu dia seorang tempat duduk dalam tu. Ada? Seorang dia, satu bukit dia seorang. Tak gila aku tu. Orang lain rumah duduk dalam dangau. Bubuh daun nyok gitu saja. Nah, bilik pun tak ada. Serupa macam ayam. Dia tu macam ayam. Ayam pun tengok heran. Hang ni pasal apa? Rumah aku hang duduk pasal apa? Sampai tahu tu. Ada. Nah, tengok di belah India, belah-belah negara-negara Kemalatan, memang ada benda-benda macam ni. Kita sedih. Nah? Jadi Allah bagi segala-galanya kepada kita. Nah? Allah bagi kepada kita. Wa huwa bikulli syai'in alim. Nah? Allah Maha mengetahui akan setiap sesuatu. Kita tak boleh nak kona, kita tak boleh nak ciong, kita tak boleh nak kata apa. Kepada Allah ni dia tahu detail. Nah? Pengetahuan Allah detail. Dan tidak ada yang boleh mendahului pengetahuan Allah, dan tidak ada benda yang boleh mengakhirkan ataupun mengakhiri akan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Nah, dia Maha mengetahui apa nak berlaku kemudian, apa yang telah berlaku, apa yang sedang berlaku, dia tahu berlaku. Wa huwa bikulli syai'in alim. Nah, tidak ada yang boleh mengatasi akan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, moga-moga kita dapat mengambil beberapa pengajaran daripada ayat-ayat ini, dan insya-Allah nanti kita akan tengok satu kisah bagaimana ni Allah bawa main satu tamsil, satu cerita, bagaimana kisah tentang Adam, tentang Nabi Adam, tentang Nabi Adam, tentang iblis, tentang syaitan ini, tentang isterinya. Apa tujuan cerita? Jadi kira-kiranya dalam ayat, dalam penemuan kita dalam ayat Quran ni, kita jumpa kisah yang pertama. Apa rahsia di sebalik kisah? Kenapa Allah Ta'ala mendatangkan kisah? Panjang pula tu cerita. Tak? Cerita macam-macam tentang Adam, bagaimana berlaku. Kita tahu cerita tu. Tapi apakah dia punya faedah mengetahui akan cerita? Dan apakah hubung kait cerita ini dengan ayat-ayat yang lain? Sebenarnya tuan-tuan, kisah-kisah ni dia adalah satu pencerahan terhadap fakta yang dah pun dibagi. Allah Ta'ala bagi satu fakta, satu ilmu, kemudian nak suruh orang faham lagi ilmu tu, buat main cerita. Itu cerita. Jadi pada minggu ini, pada kali ini, pada bulan ini, kita tengok tentang apa dia? Allah sebut bagaimana peliknya manusia, bagaimana takjubnya manusia yang masih lagi tidak boleh menerima hakikat kebenaran. Apa yang Allah Ta'ala datangkan melalui wahyunya, apa yang disebut dalam agama Islam, manusia tak boleh terima lagi. Manusia masih lagi mencari-cari yang lain daripada Islam. Kenapa? Kita tengok nanti kisah-kisah ini ada kaitannya dengan fakta yang telah kita sebutkan di awal daripada ayat yang kita bacakan tadi. Tuan, moga-moga Allah Subhanahu wa taala bagi manfaat kepada kita. Moga-moga kita boleh faham lagi ayat Al-Quran Karim. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala membuka kepada kita pintu ilmu pengetahuan, dan moga-moga kita menjadi mukmin yang baik dan kita berjaya di dunia dan di akhirat. Aqul qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan apa tak ada guna? Tak ada. Kotlah sekali kita tak bagi tanya pula. Dia seorang aja cakap, kita ambil nak kata apa pun tak boleh. Kotlah nak kongsi-kongsi ke. Kot siapa yang pi ke, wan utama tu boleh beritahu. Saya hadir program tu. Tuan, ustaz hak yang buat ceramah tu dia sendiri mengaku, dia kata saya tak sebut pun macam depa kata. Ustaz tu bagus, ustaz tu dia tak salah, ustaz tu Ustaz Iqbal tu dia tak salah. Ngaji Yaman. Dia tak salah. Dia pi atas jemputan orang, asal-asal jemputan tu suruh untuk dia present sesuatu untuk bagi faham kepada orang Islam apakah hukum tentang anjing. Oh, dia kata ni peluang baik, bukan takat orang Islam, orang kafir pun ada, dia kata. Oh, ini peluang dia lah, dia ada cerita. Kawan punya syok pi cerita. Bila dia pi cerita, rupa-rupanya tang tempat ceramah tang lain, tang tempat gomoi anjing tang lain. Dia kata aku pun tak tahu lah. Rupa-rupanya lepas dia ceramah tu, dia kata okey, sesi kedua hak tadi cerita je lah ni, jom kita pergi jumpa sendiri dengan anjing. Dia kata dia tak tahu cerita tu, habis dah ceramah baru tahu. Nak kata apa? Nak kata apa? Tak apa apalah. Cuma yang dia galaknya, dia kata apa yang dia sebut tu tak semua dimasukkan dalam sebaran awam.
Dia sebut lagu lain, dia petik sikit-sikit je. Jadi fitnah balik pada dia. Tak pasal-pasal, boleh ke dia? Ustaz tu kata. Jadi dia pun buat penjelasan semula. Masuk Facebook dia, dia hantar balik kenyataan penuh dia, paperwork yang dia bentang. Memang dia terang betul-betul. Apa ada dalam mazhab Syafi'i, apa ada dalam mazhab-mazhab fiqh yang